Betul tak cara saya basuh berak? Pertanyaan apa ini? Tapi ini penting loh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ataupun program Ngaji Bareng pada kesempatan kali ini akan diisi oleh salah satu Ustadz Malaysia yang sangat alim sekali, dan kadang juga Ustadz ini penuh dengan lawak ya. Ceramahnya ataupun ketika menjawab pertanyaan itu membuat seseorang itu ngakak juga, dan membuat seseorang itu juga betah untuk mendengarkan ceramahnya ataupun ketika menjawab beberapa pertanyaannya. Dan Anda semua pasti tahu siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Ustadz Azhar Idrus. Masya Allah. Dan sebetulnya saya pengen banget sering ngaji kepada beliau dalam channel ini ya. Sering ingin ngaji bareng kepada beliau karena banyak sekali manfaat ketika Ustadz itu menjawab pertanyaan ya. Cuma ya itulah, untuk mendapatkan video Ustadz Azhar Idrus itu kalau bukan yang officialnya itu agak sulit juga mendapatkan videonya. Terus ketika mau ngaji di channelnya Ustadz Azhar Idrus yang official, sampai saat ini saya belum mendapatkan tanggapan untuk dikasih apa tidak. Masya Allah, padahal saya pengen banget. Mungkin teman-teman ada yang tahu adminnya ataupun siapanya, bantu dong untuk bilang, untuk ngizinin saya supaya program Ngaji Bareng ini bisa diisi ceramah-ceramah beliau ataupun tanya jawab beliau. Masya Allah. Dan saya sangat bahagia apabila ini diizinin ya. Oke, biar tidak banyak cakap ya, langsung saja kita mulai. Bagi teman-teman yang mau menonton video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi teman-teman yang mau ikut ngaji bareng bersama saya, seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Apakah hukum solat bila badan berpaling pada kiblat cara tiba-tiba? Sengaja tengah-tengah semayang kau tolak, boom, musim. Maka wajib kita betulkan kiblat segera. Maka fayufahu anhu, dimaaf daripadanya. Tak apa. Yang tak lainnya saja kita pergi pusing. Nak semayang kat tikar. Nak tengok kawan dia kan, tengok kawan. Kita benar semayang, orang sebelah tengok kita. Tak je jumpa lagi. Sekali tu je jumpa. Kita semayang, dia duduk sebelah. Dia mari semayang. Dia tengok. Kata apa kau ni? Dah buat gitu, dah buat gitu. Cuma kita keling lah. Tapi pelik lah Maya tengok orang gitu. Pelik lah. Ada pula tengok gitu. Ada. Rembuk. Dia dah tahu kenapa semayang pun dah tahu. Jadi masa nak salam semayang jaga. Assalamualaikum warahmatullahi, bukan dada. Faham? Pipi saja. Tengok orang patah. Assalam, pusing dah. Patah semayang. Allah. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini bahwasanya ketika kita itu tanpa sengaja waktu sholat badan kita itu tergerak dan tidak menghadap kiblat, maka yang perlu kita lakukan yaitu segera membalikkan badan kita untuk mengarah ke kiblat ya. Allahu Akbar. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Oke, kita lanjut. Seru ini. Betul tak cara saya basuh berak? Pertanyaan apa ini? Tapi ini penting loh. Boleh tak awak kuatang ni? Tak aja kau tanya gini. Biarlah dia nak tanya tau. Iaitu caranya saya niat begini. Aku basuh berak
Saja aku basuh berak kerana Allah. Ada Kemudian niat pula, ya. saya korek dan sesat. Ni ada orang buat gini. Bila nak basuh berak, basuh air besar lah. Dalam kitab-kitab dia akan panggil istinja. Istinja ni membersihkan najis setelah buang air kecil atau buang air besar. Itu panggil istinja. Kalau kita jirik teh ayam, orang kita basuh ada panggil istinja. Itu bersih najis. Istinja ialah membersihkan najis selepas kencing atau berak. Faham? Maka yang betulnya ialah kita bersihkan najis itu sehingga tanggal, sehingga tidak ada lagi najis yang ada. Maka sah dah basuh berak kita. Dua perkara syarat sah istinja. Yang pertama guna air yang bersih. Yang kedua iaitu tanggal segala najis. Faham tak? Dua rukun istinja. Kalau tanya rukun basuh berak berapa perkara? Dua. Pertama iaitu guna air bersih. Yang kedua bersih segala najis. Faham? Sebab ramai orang yang tak bersih. Guna air mutlak dah tapi tak bersih. Pasal tak tahu cara. Tengah berak sambil basuh. Nyakit dia. Tahi tengah tubik jiru dah banyak. Jadi tangan peluang habis dah. Asal sini je najis habis suti punggung. Tak. Pasal tak ngaji. Mana-mana kitab fiqh dia akan mula dengan bab taharah. Mana-mana bab taharah dia akan ada bab istinja. Mana-mana bab istinja dia ada bersih masa qada hajat. Betul tak? Dan kita tak mau ngaji. Nak ngaji tinggi-tinggi. Nak? Hak rendah-rendah bodoh. Jadi di sini mungkin saya dapat simpulkan lagi bahwasanya yang dapat saya pelajari ketika kita mau membersihkan ketika sudah berak, maka yang pertama airnya harus bersih, yang kedua kotoran-kotoran yang ada itu harus dibersihkan juga kan, baru itu termasuk syarat. Oke, mungkin teman-teman ada pendapat untuk menyimpulkan pertanyaan ini, silahkan komentar di bawah ini. Takut kesimpulan saya ini salah ya. Oke, kita lanjut. Caranya duduk tinggung. Duduk tinggung. Bila kita duduk tinggung, dia automatik terbuka. Duduk tinggung. Lepas tu kalau berak diri payah tubik. Bila duduk tinggung terbuka. Bila terbuka keluar najis. Masa kita nak basuh tu sunat terang sedikit. Faham tak terang? Terang tahu tak terang? Tahu tak? Benda apa? Tahu benda apa terang? Cuba contoh. Faham lah. Bila faham, jangan banyak. Dalam kitab fiqh sunat terang sedikit. Faham? Setelah berhenti keluar najis. Kalau najis dah habis lagi, apa pergi basuh? Dia akan menyebarkan najis ke serata badan. Nak? Biar berhenti dulu. Sunat kita duduk sengit sebelah kiri. Supaya mudah keluar najis. Bukan wajib. Supaya mudah. Itu saja. Kemudian gosok dengan jari hantu. Jari lain ni lipat bubuh di bawah gitu. Maka jari hantu saja duduk di atas. Jadi Tuhan buat jari hantu untuk istinja rupanya. Jari keliking untuk korek telinga. Faham tak? Zaman dulu korek telinga jari, ini pun boleh. Pasal bila kita jolok dengan jari tidak akan cedera telinga kita. Faham? Jari manis untuk Tuhan buat pakai cincin. Jari ni untuk istinja. Ni istinja. Kita tak tahu ada jari, tak tahu kehala. Jari ni untuk tunjuk tu. Jari ni waisang. Faham tak? Waisang apa? Cok jari itu ya. Waisang. Sunat, jangan gonyoh gini ngetapak tangan. Faham? Ni jari antu akak gitu. Sunat gonyoh. Bila berhenti dah. Bila kita berasa kesak dah, maka berhenti membasuh. Kena yakin dah, zanniyah saja. Dah kalau yakin lebih baik. Tapi tak wajib tengok. Kalau lagi panggil bini, ya mai tengok jak usia.
Tak wajib waktu. Atau dia ambil cermin jaga. Allah, Dengan lampu-lampu Ustaz ini, ya. suluh. Tak payah. Bisa aja, ya Nak Allah. tahu bila kita berasa mula masa najis tu ada, dia akan berasa licin. Bila sudah bersih najis masuk air, dia akan rasa kasar. Faham tak? Situ beza dia. Dan jangan tiung tangan. Ada orang kata sunat tiung, salah. Bida'ah. Ha, ini tiung. Bodoh. Orang Melayu ni benda kotor dia berahi. Dia kenyek pijak. Duk celah lembek tau. Kenyek dia pergi tiung. Oh pijak. Padahal mu tahu dah pijak mu tiung apa. Nak? Ha. Dia jirit tiap ayam. Perik jirit. Panas basi tengok pula tiap ayam. Dia tengok oh tiap ayam. Tiung tak? Oh Muna. Yang Muna bodoh. Ha ni Melayu batu. Tak menang dah mo. Tu boleh tahan ada seorang tu dia jirit tahi orang. Perik jirit. Tahi dia kenapa? Dia ambil dia tiung. Tahi orang. Berak Nanang. Ustaz, ya Allah. Sumpah ini kelakar banget ini. Jadi jangan jolok jari. Faham? Hanya gonyoh gini. Ni punggung gini. Faham tak? Cara dia. Ha. Kemudian sunat basuh tangan dengan sabun atau apa-apa. Tak? Ha. Allah. Sampai sedetil itu ya Ustadz itu memahami ya masalah istinja itu kan. Allah. Ini apa ya? Hal yang mungkin kita sebagai orang yang kurang peduli terhadap ilmu agama, mungkin ini seakan-akan hal yang biasa ya. Ya kita buat apa ya, bersih-bersih setelah berak itu mungkin hal yang biasa. Cuma ketika Ustadz ini mempelajari tentang istinja luar biasa sekali sampai detail seperti ini yang sudah Ustadz sampaikan barusan, ya Allahu Akbar. Ini sangat apa ya, sangat kelakar dan juga sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ya. Soalan seterusnya. Allah, ini acaranya di mana ini Pak ya? Kok banyak? Anak saudara sama kena sihir tiap bulan. Tidak suka nikah dengan orang yang dia suka. Adakah cara terbaik untuk berubat atau modai dengan pakat solat hajat sahaja? Seorang laki-laki ada isteri dua, bolehkah kedua isteri tidur sekali atas katil walaupun isterinya keduanya sudah bersetuju? Baik. Dia ni bila nak kahwin je tak jadi. Nyakit dia panggil sambang. Nah, bila tunang sampai masa nak kahwin tak jadi. Dia jadi tak suka dan sebagainya. Nah, boleh berubat dengan perubatan Islam. Kalau kita pergi di hospital tak jadi apa. Hospital pakar kuantang tak terima. Faham tak? Jumpa dengan doktor pakar pun, doktor pakar kata sakit apa? Oh saya gini, bila nak nikah sampai masa dekat nak kira-kira tak jadi, putus pula. Boleh buat apa tak? Hospital pakar kuantang. Tak boleh. Doktor tu kata saya tak nikah-nikah lagi. Faham tak? Maka ini yang kurang, pertama sekali wasta'inu bisabri wassalah. Kita sabar dengan ujian Allah ini, tapi bukan duduk saja. Wassalah, bersolat. Artinya wassalah waddu'a, solat dan berdoa. Kemudian untuk mengetahui adakah sihir ataupun tidak, setelah kena maka kita boleh berjumpa dengan pakar-pakar perubatan Islam. Nah, jangan berputus asa. Banyak dah kita jumpa perempuan-perempuan gini 5-6 kali dah dengan orang. Nak siapa nak nikah tak jadi. Laki jadi tak kenang. Siapa nak nikah laki jadi tak boh mak tak kenang pula. Molek-molek ada atau cici atau orang wak kira nak wak kad kahwin tak jadi pula. Sekarang kahwin belaka dah. Jangan putus asa. Ujian Allah macam-macam. Nah, kemudian orang yang ada isteri dia 2 orang, boleh tak isteri dia tidur satu bilik, satu katil? Jawabnya boleh, tak ada masalah. Isteri tidur sekatil, tak ada masalah. Sekatil tu seramai. Yang diharamkan ialah jimak bersama. Faham lagi? Itu baru tak boleh. Nak? Adapun tidur tak ada masalah. Kerana tidur saja. Yang tak boleh jimak sekaligus.
Nak dengan tok lelaki 2 bini sekaligus. Dia buat macam negro, jangan awak gitu. Ha. Tak kirain ya kalau dalam pemikiran saya dari kemarin ya, ketika seseorang itu mempunyai 2 istri ataupun 3 istri, apabila sama-sama setuju untuk tidur bareng terus karena sudah setuju ya, karena sudah semuanya itu romantis dah, katakanlah sudah akur, jadi walaupun tidur bersama sekaligus mau melakukan hubungan badan ataupun jima bersama itu tak kirain boleh. Ternyata Ustadz ini menyampaikan tidak ya. Allahu Akbar, ini hal luar biasa sekali. Saya suka ini. Bolehkah seorang suami mengganti puasa seorang isteri? Boleh, kalau isterinya telah mati. Baru ni hamba solat Zuhur, surah pas solat hamba pun bangun qada solat Zuhur hak tinggal. Tengah-tengah solat ada masuk seorang tu ni curi hamba. Ini bahasa apa? Kiranya jadi imam lah hamba. Sah tak solat jemaah? Sah. Tak ada masalah. Ini apa seorang itu? ayah dah solat 5 waktu tapi pergi jemaah saja, boleh jadi wali ke tak? Tak, jadi kuali boleh. Kuali. Kuali ya. Jawabnya khabar ke ayah nak nikah ayah, kita nak nikah ayah mayang jemaah saja, mayang 5 waktu tak. Maka tak boleh jadi wali, siang ke saya. Dia tak mau orang lain jadi wali, cakap molek kita. Kita nak ayah gak jadi wali, kita sayang ke ayah. Ayah mayang dah neh, ayah start mayang. Itu lebih baik. Nak, maka ayah kata tak apa, ayah mayang ah. Ayah tobat dah. Nak, maka boleh jadi wali on the spot. Nak. Kalau ayah kata tak mau, mu jangan nak ajar aku. Faham? Mu jangan nak pandai pada aku. Aku tak mau mayang, tapi aku nak jadi wali ke? Nak jadi wali juga. Kalau kita suruh orang lain yang ngamuk, maka wali wak lolok saja sudah. Dengan orang lain hak nikah tu. Faham tak? Neh? Betul tak orang kata siapa ada tanda hitam kat dahi, orang ni duduk di dalam neraka? Bapa pulak mu ni. Ini apa maksudnya? Enggak ngerti saya. Tak betul dah kawan mu tu. Kayak menarik ini. Kalau kita buat akikah atau korban seekor lembu atas satu keluarga saja, tidak campur orang lain, hanya satu keluarga, boleh ke tak? Boleh, tak masalah. Mung satu keluarga seekor lembu, satu keluarga 2 lembu, boleh. Nah, satu keluarga dia buat seekor lembu tu 7 bahagian, anak-anak dia belaka. Anak dia 3 bahagian, bini sebahagian, apa benda ni, laki sebahagian, tok tua sebahagian, tok ki dia sebahagian. Jadi 7. Tak ada masalah. Nak? Soalan seterusnya, bagaimana nak buat solat taubat dengan cara yang betul supaya diterima oleh Allah? Yang paling penting bukan solat sunat taubat, tetapi taubat itu sendiri. Mula-mula datangkan rasa menyesal dalam hati dan berazam tak mau buat dah. Kemudian sunat kita mengerjakan solat. Asalnya bukan nama solat sunat taubat, tapi permulaan sahabat-sahabat mari jumpa Rasulullah, nak kembali ke pakar jalan, Nabi anjurkan mulakan dengan ibadat yang paling afdal, bersolat sunat. Akhirnya terkenal dengan solat sunat taubat. Asal bukan nama solat sunat taubat, tapi bila kita mulakan alam kita yang baru, kita mulakan azam kita yang baru, kita baca, kita mulakan dengan solat, maka akhirnya orang panggil solat sunat taubat. Nah, solat sunat taubat bukan penting sangat, yang penting mula-mula bertaubat tu. Kemudian kita ikuti dengan solat 2 rakaat. Bacalah apa saja boleh belaka. Jadi di sini ya bukan solatnya yang penting, tapi taubat kita yang penting kepada Allah ya. Apalagi nanti setelah solat nanti nggak tobat-tobat ya. Mending kita taubat walaupun nggak sholat taubat ya. Tapi yang lebih baik lagi insya Allah ya, dan bisa dijamin yang penting lagi kita bertaubat dan juga kita sering melakukan sholat taubat itu ya. Allahu Akbar. Semoga kita bisa dan mampu mengamalkan sholat taubat ini, dan juga kita segera bertaubat kepada Allah SWT, terutama saya sendiri yang banyak dosa ya Allah, banyak dosa. Macam mana nak murah rezeki? Murah rezeki kita dengan banyak bersedekah.
banyak semayang malam, suka baca Quran. Nak, murah rezeki kita. Suka menghubung silaturahim, murah rezeki. Tengok natang-natang kita tolong. Jalan kereta tengok anak kucing duduk tepi jalan ni, nengok dia orang belakang tak nampak berarti alih dia bubuh tempat selamat, murah rezeki. Nak makan nasi kedai, tengok anak kucing, bapak kucing lapar mari bawah, ambil ikan sebelah, kepala ekor pun tak apa dah, beri ke dia sikit, buah nasi sikit. Faham? Murah rezeki. Dah kita buat tak kita? Dah. Tengok pada janggut serung luruk ni. Kucing mari duduk bawah, hai. Marah kucing. Padahal dia sepinggang lembu. Nak sepinggang makan nasi. Kalau dia makan ke lembu, mapuh lembu. Banyaknya nasi. Nah, tengok pada pakai celok, serung. Tengok pada ada janggut, tengok pada jubah, tengok pada piyah. Allah bagi dua dengan kucing. Dak, natang mari dak egal langsung. Dia makan dia. Ni kata ngaji dah. Bayang kuat dah. Zikir dah. Bodoh. Nah, Jadi dari pertanyaan ini untuk melancarkan rezeki, Ustadz menjawab itu yang pertama kita itu harus sering bersedekah ya, sering silaturahmi, sering sholat malam, dan juga sering apa lagi? Sering ngaji Al-Quran ya, baca Al-Quran. Masya Allah, ketika 4 ini kita maksimalkan, insya Allah ya. Dan yang terpenting semoga yang keempat ini dulu kita juga mampu dan juga sering melaksanakannya dengan ikhlas, sehingga rezeki kita, keluarga kita, dan juga orang-orang tercinta kita dimurahkan, dilancarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah. Beri makan ke dia, murah rezekimu lagi. Walaupun binatang yang ada sedikit perut, Nabi kata. Nak? Jadi sedekah di sini maksudnya bukan hanya sedekah kepada orang, sedekah kepada masjid ya, walaupun sama hewan juga nggak apa-apa ya, sama kucing, semut, pokoknya makhluk-makhluk Allah ya. Allahu Akbar. Jadi tidak harus kepada orang, tidak harus kepada sumbang masjid, madrasah dan lain sebagainya. Seperti itu. Soalan seterusnya, apa jenis darah wanita yang gugur usia kandungan 2 bulan? Nifas haid atau istihadah? Gugur itu adalah nifas. Bila keluar isi perut, isi kandungan, maka kemudian dari itu berdarah, itulah nifas namanya. Nak? Yang haid ini bukan gugur, dia mengandung, keluar darah lebih sehari semalam, itu haid. Terjadi bagi 1 dalam 5,000 orang perempuan. Kerana kebiasaan bila dia pregnant, mengandung, haid itu berhenti keluar. Jarang berlaku. Soalan seterusnya, ketika saya balik di tempat kerja, saya terlihat seekor anjing dilanggar oleh sebuah kereta Viva warna putih. Peliknya sekian CCD. Anjing itu patah kakinya. Darurahkah saya tolong anjing tersebut? Selepas melintas kereta, terlihat pemandu tersebut wanita sedang bercakap dengan telefon. Waktu puang jangan wi dia telefon. Wi telefon beri kereta. Bawa macam ke katung. Orang tengah laju dia tubik sipang, relax je. Kita laju, dia tubik sipang slow. Orang puang je pukulan tau. Dah mu tengok orang laju tu satu bit lagi. Nyanyi korang lah berit bulu rapok kali. Nak? Duduk belah kanan slow. Nak? Main mesej. Tek. Orang jujuk belakang. Macam dia bergaruk naga. Dia ikut ke dia. Nak? Jadi biarlah ikut undang-undang sikit. Ada satu hari tu orang puang naik kereta kacil warna putih di Terengganu. Kita belakang kereta dia on the ekor je. Lepas tu kita sampai satu sipang. Sipang tu besar lah. Sipang tu kalau maknanya lori tiala hok dabai sel pakai masuk gitu memang lepas. Besar sipang. Cukup besar. Dia naik kacil. Spek besar. Tak? Dia nak masuk ke sipang tu, dia ambil side.
Kereta belakang nak potong, ingat ke dia masuk kiri. Berdua rapat beri, rupanya ambil side. Pasal ekor dia macam trailer. Padahal kereta kacil masuk gitu boleh. Nak sipang Sony lepas kacil. Dah ambil side macam trailer panjang. Ini bodoh rapak. Orang beri. Nak, dah. Tak boleh beri dia apa? Beri dia kereta hak di Jaya, bodoh 2 sen. Boleh Seru kayaknya kalau ngerti ya. Jadi anjing ni dia pakai langgar gum, dia langgar patah kaki. Adakah kita orang Islam boleh tolong ke tak? Jawabnya siapa yang tolong pada waktu itu dapat pahala. Allah. Kerana dalam hadis sahih mengatakan perempuan yang memberi minum anjing dan Allah ampunkan dosa dia berzina. Dan kan bukan dia berzina, dia adalah pelacur kelas atasan. Berzina dengan melacur lain. Berzina ni bukan mana cari makan dengan berzina. Nah, pelacur lebih hebat. Nah, melanggang laki-laki dengan berzina. Allah ampunkan dosa beri minum. Tapi kita ni orang Melayu silap faham bab anjing. Islam tak kata anjing itu jahat. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan najis mughallazah tu saja. Najis mughallazah bukan musuh orang Islam anjing. Sedangkan anjing adalah bermanfaat. Dalam ayat Quran ada sebut muallamah, anjing yang dilatih. Betul tak? Nama kita ada sebut dalam Quran? Tak ada, tapi anjing ada sebut. Nah, anjing Ashabul Kahfi. Nah, masuk dalam sejarah 7 pemuda dalam gua. Nah, tapi kita salah faham. Anjing maknanya jahat. Dah. Ya betul. Dah bela anjing boleh dan tak boleh. Hak mana boleh? Kerana nak jaga kebun, kerana jaga tanaman, jaga ternakan, atau kerana anjing kesan dadah. Anjing-anjing yang boleh menolong manusia dibenarkan, atau anjing buruan. Cuma tidak diletak dalam rumah kerana ada hadis yang melarang. Maksudnya letak di tempat lain. Jadi Islam ni mengharamkan anjing ataupun memberi garis panduan untuk membela anjing. Acik faham? Memberi garis panduan jika nak bela anjing. Betul tak? Bukan mengharamkan anjing. Kita nampak ya, boleh anjing. Nah, sedangkan anjing lalu lalang dalam Rasulullah tak ada pun baling-baling batu. Nah, Jadi benar ya. Selama ini tuh saya sendiri loh, bukan orang lain. Saya sendiri tuh melihat anjing itu seakan-akan musuh saya loh. Karena sudah dari kecil anjing itu najis, anjing itu haram, anjing itu dan sebagainya. Sehingga yang ada dalam pikiran saya itu anjing itu memang musuh saya, nggak boleh saya tolong, seakan-akan seperti itu, nggak boleh saya bantu dan sebagainya. Padahal di sini cuma Imam Syafi'i mengatakan bahwa anjing ini najis, anjing ini tidak seperti hewan-hewan yang lain. Makanya walaupun kita ingin membantu ketika anjing itu lagi ada masalah, kecelakaan dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana tadi Ustadz ceritakan bahwa seorang pelacur yang memberikan air minum kepada anjing, maka seorang pelacur tersebut diampuni dosanya. Allahu Akbar, luar biasa sekali ini. Jadi kalau kita tolong anjing sekalipun boleh pahala, insya-Allah. Dah? Ya. Dalam hukum pemberian cincin masa majlis bertunang, bolehkah huraikan serba sedikit? Jawabnya, bila kita bertunang, tidak ada sebarang nas yang mengatakan beri cincin, beri kain ke apa, tak ada. Cuma dalam bab khitbah, bab meminang, hanya mengatakan siapa yang melamar seorang perempuan, maka orang itu dikira telah meminang. Dan apabila pihak perempuan bersetuju, maka mereka telah pun bertunang. Dan selepas bertunang boleh diputuskan antara kedua belah pihak, tidak sebagaimana perkahwinan, hanya suami boleh menceraikan. Dalam bertunang dua-dua belah pihak boleh bercerai. Faham? Jadi tidak ada sebarang nas yang detail pemberian. Yang adanya hadis-hadis tentang sunat memberi hadiah. Maka orang Melayu ni bagus, bila bertunang bawa hadiah. Akhirnya bagus, jadi beri pitih, beri cincin, bawa kuih kek tunang tak, beri hadiah apa benda ni, kain baju dan sebagainya.
Alhamdulillah molek di sisi syarak. Cuma jangan kita intikak ini satu syarat. Nah, tak syarat pun. Yang disyaratkan, yang wajib ialah memberi mas kahwin setelah akad nikah. Faham? Hak tu saja wajib. Jadi kalau tunang tak beri cicing, sah tak? Tapi kata dorang hak tu silap. Jadi kalau ada pihak lelaki yang meminang tidak membawa cincin, jangan kata apa, sudah benar di sisi syarak. Cuma Melayu ni terbiasakan dengan beri cincin, akhirnya duk ingat ke wajib beri cincin. Faham? Padahal tak wajib. Cuma kita nak mengelakkan tidak fitnah, maka berilah nak sekadar-kadar hadiah. Cuma benda ni bukan wajib. Selagi jangan pihak laki-laki yang memasukkan cincin. Biarlah mak si laki-laki tu. Biarlah orang-orang yang tak batal sembahyang dengan perempuan tu. Nak? Ya betul. Kemudian pula bila tunang itu adalah hadiah. Dak puang sunat juga beri hadiah ya. Sunat kita buat baik pada orang. Jangan memberi hadiah juga. Maka bila tak jadi berkahwin, haram minta balik hadiah. Ni banyak berlaku. Minta balik cincinnya. Tak boleh. Pasal itu adalah hadiah. Nabi kata haram kita hadiah kepada orang, lepas tu kita minta balik. Melainkan ayah hadiah kepada anak, tidak haram ambil balik hadiah dengan anak. Kerana dia adalah ayah. Faham tak? Kalau tunang, putus tunang, bagi dia lah rezeki dia. Betul tak? Biar agak kita beranggapan mudah. Nak, ni berdendang hati. Nak, bila putus tunang, nak minta balik cicing. Minta balik cicing. Dah tak jadi, biar ke dia lah. 1,000 riyal je. Allah, bukan 1 juta. Nak, rezeki dia nak buat ke mana? Nak, tak ada jodoh. Tunang dengan orang lain pula. Nah, hilang itu mudah. Nah, jangan buat payah. Jadi dapat saya kesimpulkan ini juga ilmu baru loh buat saya. Tradisi memberikan cincin setelah tunangan itu kan seakan-akan itu merupakan hal yang wajib ya. Saking banyaknya orang yang seperti itu, sampai saya sendiri loh menganggap seakan-akan itu sebuah kewajiban, keharusan ya. Dan ternyata Ustadz ini kan sudah mengatakan bahwa itu tidak wajib. Itu cuma anggaplah adat lah. Ternyata yang disunahkan itu hanya memberikan hadiah, dan hadiah itu tidak harus berbentuk cincin, tidak harus berbentuk kalung emas dan sebagainya. Seadanya lah, walaupun itu mau mengambil pahala sunnah. Kalau misalnya enggak punya ya enggak apa-apa, seperti itu. Jadi di sini tuh sangat membantu sekali terhadap pemikiran atau anggapan kita selama ini tentang pertunangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat miris sekali seperti apa yang Ustadz Azhar ini jawab, bahwasanya ketika tunangan itu kita itu sering melihat yang laki-laki itu meletakkan cincinnya sendiri sama perempuannya kan. Masya Allah, ini sudah agak lumrah lah sekarang di sosmed, baik berbentuk foto, video dan sebagainya. Padahal yang berhak untuk memberikan cincin kepada tunangan itu ya ibu kita atau anggaplah saudara-saudara kita yang kalau misalnya nggak ada ibu, yang penting sama-sama perempuan lah, seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga yang banyak juga terjadi kalau di sini sih, ketika misalnya tunangan itu putus lah, anggaplah rusak di tengah jalan, sehingga kadang orang itu minta balikin, mana ini cincinnya, mana ini kalungnya, mana ini yang sudah saya berikan dan sebagainya. Kan banyak yang seperti itu. Ini juga hal yang penting sekali untuk kita ketahui. Dan alhamdulillah ya, ketika mendengar macam ini banyak banget pengetahuan loh. Oke, kita lanjut teman-teman. Soalan seterusnya, kita ada 25 minit ni, boleh? Boleh tak tengok filem yang menghina Nabi? Tak payah tengok Bila filem itu memang jelas filem yang menghina Nabi, kita tengok tujuan nak tengok macam mana dia hina. Tak payah. Faham? Bila ada orang menghina Nabi, kita berselawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lebih baik, betul tak? Ada. Ni nak tengok kau, nak tengok kau. Orang post dalam YouTube, post dalam Facebook, nak tengok kau. Dah tahu dah ini Nabi, biar nak tengok kau. Tak payah tengok. Nak? Tak payah tengok. Walaupun kita tengok bukan niat bersetuju dengan filem tu, tapi buang masa tau. Baik kita berselawat, tanda cinta kita pada Rasulullah. Lailatul Qadar. Adakah Lailatul malam Qadar? Ya, Lailatul Qadar malam Qadar. Lai ni Arab. Melayu panggil malam. Lailun, malam. Siang al-yaum, siang. Malam al-lai. Nampak? Malam. Arab eja lai atau lailah. Lailah baca dengan muannas. Nah. Apa maksudnya malam qadar? Maknanya malam Allah Taala memberi segala rahmat, keampunan dan istimewa lebih daripada segala-galanya pada malam-malam mana sekalipun. Dia adalah raja segala malam. Saya baru kahwin 6 bulan. Sedap amu. Suami saya kerja di Besut. Muslimat ni. Saya tinggal dengan ibu saya. Suami tinggal kereta untuk saya ulang-alik pergi kerja. Tapi ayah mertua saya selalu datang ambil kereta. Tiba-tiba datang office nak ambil kereta. Saya nak tanya, kereta tu siapa yang lebih berhak? Anak atau ayah mertua kereta dibeli Bab kereta selepas kahwin. Ana mana pula? Saya baru kahwin 6 bulan, suami kerja di Besut, saya tinggal di. Suami tinggalkan kereta untuk saya berulang-alik kerja di KSB. Suami dia kerja jauh, suami dia tinggal kerja kereta. Lepas tu ayah tok tu mari ambil kereta. Dia nak tahu kereta tu awak siapa? Tanyalah suami dia. Apa tanya kita pula? Kita nak jawab kau ni. Kan kereta ayah tok tua mu kan, suami mu dia ambil awak pinjam. Ayah mari ambil mula. Atau memang kereta suami untuk mu pakai, ayah kena ambil mesti minta izin. Nak? Sebab apabila seorang suami menyediakan sebuah kenderaan untuk isterinya, maka kenderaan itu haram digunakan oleh orang lain melainkan dengan izin isteri. Faham tak? Itu hak seorang isteri. Kita kahwin-kahwin ni jaga baik. Kenderaan juga masuk dalam nafkah. Jikalau kenderaan itu memudahkan dia. Jika tak ada kenderaan memayahkan dia, sedangkan kita mampu, maka wajib sediakan kenderaan. Nah. Masya Allah, itulah tadi ya jawaban dari Ustadz Adhar Idrus dan beberapa pertanyaan yang sangat seru sekali, yang sangat kelakar dan juga penuh dengan manfaat dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah bilang beberapa pertanyaan yang sebelum-sebelumnya saya tidak ketahui, ternyata luar biasa ketika mendengarkan atau ngaji bareng kepada Ustadz Adhar Idrus ini. Dan semoga semuanya ya, apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Adhar Idrus ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang berkah dan sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, tadi itu saya nggak selesaiin ya, durasinya sekitar 1 jam lebih, tadi cuma berapa 30 menitan ya kalau nggak salah. Jadi saya stop dulu ngaji bareng pada kesempatan kali ini, mungkin di video berikutnya, karena pada saat ini saya masih ada jadwal lain dan harus diselesaikan ya. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti program ngaji bareng ini. Sebelumnya mohon maaf kepada Anda semua dan salam untuk semua keluarga di rumah. Jaga kesehatan, jaga makan ya, tetap istirahat yang cukup. Dan semoga kita semua menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.